Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk kelas matematik hari ini cikgu akan sambung semula, masih lagi berkaitan dengan bab 1 iaitu indeks. Okey. Okey, alright. Cikgu nak kamu buka buku teks matematik kamu. Okey, tengok pada buku teks matematik kamu bab 1 indeks contoh 3. Okey, contoh 3, tengok soalan dia, tuliskan 32 per 3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2 per 5. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan soalan sebegini? Yang pertama, kita boleh gunakan kaedah pembahagian berulang. Macam mana cara dia? Pertama, kita lakukan pembahagian berulang untuk nombor pengangka bagi pecahan ini, iaitu nombor 32. Jadi 32 ni kamu tengok nak tukar dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2. Ni 2 per 5. 32 per 3125. Maksudnya 32 ni kita nak tukar dia dalam bentuk indeks dengan asas 2. Kalau 3125 ni kita nak tukar dia dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 5. Jadi langkah pertama kita buat pembahagian berulang untuk 32 dengan menggunakan asas 2. Okey, maksudnya kita bahagikan 32 ni dengan 2. Jadi 32 bahagikan dengan 2 dapat 16. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2 dan 2 bahagi 2 dapat 1. Bila dapat 1 kita berhenti di sini dan kita cari nilai n. N atau faktor dia ataupun indeks dia, n kecil ni. N sama dengan 5. Kenapa 5? Kerana kalau kamu kira bilangan 2 kat sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 2 ni. Maksudnya 2 ni perlu didarab secara berulang dengan 2 atau dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali untuk dapatkan hasil 32. Jadi asas dia adalah 2 dan indeks ataupun indeks ataupun eksponen ataupun kuasa dia sama dengan 5. Okey, sebab tu kita tulis kat sini n kecil sama dengan 5. N merujuk kepada indeks ataupun kuasa ataupun eksponen. Itu untuk 32. Kemudian kita buat pula yang nombor penyebut. Penyebut bagi pecahan ini iaitu 3125. 3125 ni kita perlu bahagikan secara pembahagian berulang dengan asas 5. Jadi 3125 kamu bahagikan dengan 5, dapat jawapan dia sama dengan 625. 3125 kamu bahagi dengan 5 dapat jawapan 625. 625 kamu bahagikan lagi dengan 5 dapat 125. Dan 125 kamu bahagikan dengan 5 dapat 25. Dan 25 kamu bahagikan dengan 5 dapat sama dengan 5. Dan 5 bahagikan dengan 5 dapat 1. Bila dah dapat 1, berhenti di sini. Dan cari nilai n kecil je. N kecil sama dengan 5. Kenapa sama dengan 5? Kerana 5 perlu didarab secara berulang sebanyak 5 kali dengan 5 untuk dapat jawapan sama dengan 3125. N sama dengan 5 ni, kamu kira 5 kat sini lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu N sama dengan 5. N sama dengan 5 maksudnya indeks ataupun eksponen ataupun kuasa dia sama dengan 5. Jadi kalau kamu perhatikan untuk penyebut 32 ni, indeks dia jawapan kamu dapat N sama dengan 5. Dan untuk yang bawah ni, nombor bawah bagi pecahan ni, penyebut pengangka. Ni pengangka penyebut. Okey, 3125 ni kalau kamu guna pembahagian berulang, kamu dapat
nilai indeks dia ataupun kuasa dia sama dengan 5 juga. Sama dua ni. Bila sama dua ni, kamu boleh tulislah jawapan dia. Maka pecahan 32 per 3125 kamu boleh tulis dalam bentuk indeks sama dengan buat kurungan. Sebab pecahan perlu letak kurungan dulu, buat kurungan. 2, kenapa 2? Kerana untuk 32 ni asas dia adalah 2. 2 kat sini. Tulis 2. Okey, kemudian per. Kenapa per? Per ni sebab 32 dia per. Per apa? 3125. Jadi 3125 tadi kamu dah buat pembagian berulang dengan 5. Jadi asas dia adalah 5 lah. Untuk 3125 asas dia adalah 5. Okey, jadi 2 per 5 tutup kurungan. Dan kalau kamu perhatikan untuk 32 dan 3125 ni indeks ataupun eksponen ataupun kuasa dia nilainya adalah sama dengan 5 kedua-duanya. Jadi boleh letak dekat luarnya, letak 5. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan inilah. Menggunakan kaedah pembahagian berulang. Kamu juga boleh guna kaedah yang kedua yang dikenali sebagai kaedah pendaraban berulang. Macam mana? Kaedah pendaraban berulang ni, maksudnya kamu kena cuba darabkan 2 per 5 ni, pecahan 2 per 5 ni darab dengan dirinya sendiri. Berapa kali dia perlu didarabkan untuk dapat jawapan sama dengan 32 per 3125. Jadi kita buat yang pertama, 2 per 5 darab 2 per 5 sama dengan 4 per 25. 2 darab 2, 4. 5 darab 5, 25. Okey, seterusnya, kamu darab lagi dengan 2 per 5. Maksudnya 4 per 25, kamu darab dengan 2 per 5. 4 darab 2 jadi 8. 25 darab 5 jadi 125. Okey, sebab itu kamu tengok kat sini. Okey, 2 per 5 darab 2 per 5 dapat 4 per 25. 2 per 5 darab 2 per 5 darab 2 per 5 dapat jawapan 8 per 125. Jadi seterusnya kena darab lagi dengan 2 per 5 sebab kita nak cari jawapan dia iaitu sama dengan 32 per 3125. Okey, jadi kamu darab dengan 2 per 5. Jadi 2 per 5 ini kamu darabkan dengan yang kat sini 2 per 5 ni kamu darabkan dengan 4 per 25, kamu dapat 8 per 125. Kemudian darab lagi dengan 2 per 5. Jadi 2 per 5 ni kamu darabkan dengan 8 per 125. Kamu dapat sama dengan 16 per 625. Belum dapat jawapan lagi. Darab lagi dengan 2 per 5. Jadi 2 per 5 ni kamu darabkan dengan 16 per 625. 16 darab 2 jadi 32. Jadi 625 kamu darab 5, dapat jawapan 3125. Jadi bila dah dapat jawapan, iaitu 32 per 3125, jadi kamu dah dapatlah jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia yang mana? Kat sini. Maksudnya 2 per 5 ni kena darab dengan berapa kali? Untuk dapatkan 32 per 3125. Darabkan dengan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 5 kali pendaraban dengan dirinya sendiri. Untuk dapat nilai 32 per 3125. Jadi kamu kena tulis jawapan akhir. Maka 32 per 3125 sama dengan, jangan lupa buat kurungan untuk pecahan. Buat kurungan 2 per 5 tutup kurungan 5. 5 ni kenapa? Sebab nilai kuasa dia, nilai eksponen dia, nilai indeksnya ataupun nilai berapa kali dia didarab dengan diri sendiri sama dengan 5, iaitu 5 kali. Tulis 5 kat sini. Itu jawapan untuk contoh 3. Okey, alright. Jadi di sini ada soalan uji minda 1/1B. Okey, uji minda 1/1B ni. Okey, ni pun cikgu nak kamu buat sebagai latihan kerja rumah kamu. Okey, uji minda 1/1B. Buat soalan nombor 1, A sampai F. Tengok macam mana. Soalan dia kata tuliskan setiap nombor berikut dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas yang dinyatakan dalam kurungan. Cikgu ambil contoh A lah. 81.
macam mana nak tuliskan dia dalam bentuk indeks dengan asas 3. Maksudnya 3 ni kamu kena fikirkan ada 3 kuasa berapa dapat 81. Maksudnya 3 ni dia darab dengan dirinya sendiri sebanyak berapa kali dapat 81. Kamu boleh guna kaedah sama ada pembahagian berulang ataupun pendaraban berulang. Kalau nak guna kaedah pembahagian berulang, 81 ni kamu bahagikan dengan 3. Buat pembahagian berulang. 81 bahagi 3 dan kamu akan dapatlah jawapan dia. Okey, ini cikgu nak kamu buat dalam buku latihan matematik 1 kamu. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Okey, bagaimanakah anda boleh menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks? Bentuk indeks inilah A kuasa N. Di mana A ni adalah asas dan N ni adalah kuasa ataupun indeks ataupun eksponen, N kecil. Nilai A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okey, contoh 4. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Okey, A, 2 kuasa 5. Macam mana nak hitung nilainya? Kalau 2 kuasa 5, maksudnya 2 ni dia darabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Jadi kena buat 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Darabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali. Ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi kamu boleh guna kalkulator lah untuk kira yang ini. Okey. Bila kamu guna kalkulator ataupun tak guna kalkulator pun boleh. 2 darab 2 jadi 4. Kemudian 4 darab 2 jadi 8. Dan 8 darab 2 jadi 16. 16 darab 2 jadi 32. Oleh sebab itu, maka 2 kuasa 5 sama dengan 32. Kemudian tengok soalan B. Okey, dalam kurungan 0.6 tutup kurungan kuasa 3. Macam mana nak buat? Sama juga. Ingat, 3 kecil ni maksudnya indeks dia ataupun kuasa dia ataupun eksponennya. Jadi kena tulis 0.6 ni didarab dengan 0.6, darab 0.6. Sebab 3 ni maksudnya 0.6 ni didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali. Jadi 0.6 kamu darab dengan 0.6 dapat 0.36. Kemudian darab dengan 0.6 kamu dapat jawapan akhir iaitu sama dengan 0.216. Okey, jadi tulis maka 0.6 kuasa 3 sama dengan 0.216. Okey, itu jawapan untuk contoh 4. Okey, seterusnya tengok pada kuis kat sini. Dalam kurungan M, kuasa 4 sama dengan 16. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi M? Macam mana nak buat? So cara ni nak tahu nilai M macam mana? Maksudnya di sini, macam mana caranya? Okey. Kamu kena fikirkan, M ni nombor apakah bila kuasa 4 sama dengan 16. Maksudnya suatu nombor tu didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, dapat jawapan 16. Boleh cuba nombor 1, boleh tak? 1. Kalau 1 tak boleh kerana 1 darab 1 darab 1 darab 1 sama dengan 1. Cuba nombor 2 pula. Cuba 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Ya, betul 2. 2 apa? 2 kuasa 4. Maksudnya kalau 2 didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali, sama dengan 16. Oleh sebab itu, 2 kuasa 4 sama dengan 16. Dan kita dapatlah M sama dengan 2. Itu jawapan untuk kuis ini. Okey, seterusnya kita tengok contoh 5. Macam mana cara nak kira nombor indeks menggunakan kalkulator. Okey. Ini nanti bila sekolah bersemuka nanti cikgu akan tunjuk lagi sekali pada kamu lah. Okey, tengok contoh 5. A 5 kuasa 4 sama dengan 625. Macam mana? Kamu tekan kalkulator kamu nombor 5 dan tekan simbol ni ya. Ini simbol ni maksudnya simbol kuasa. Simbol ni dah tekan 4 sama dengan dapatlah jawapan sama dengan 625. Kemudian untuk B, dalam kurungan negatif 7 tutup kurungan kuasa 3 sama dengan macam mana dapat jawapan? Nak kalau guna kalkulator buat macam ni, buat kurungan. Kemudian kurungan lagi negatif dan buat 7. Tutup kurungan. Kemudian jangan lupa simbol ini yang mana merupakan simbol kuasa 3.
Dapatlah jawapan iaitu negatif 343. Okey. Dan tengok yang C. C ni macam mana caranya nak cari nilai pecahan. Nombor asasnya pecahan tapi dia adalah indeks. Dalam kurungan ini dalam kurungan 2/3 tutup kurungan kuasa 4. Sama dengan macam mana kalau nak guna kalkulator. Buat kurungan, tekan 2, kemudian tekan simbol. Cari dalam kalkulator kamu AB per C. Kemudian tekan 3, tutup kurungan. Kemudian letak simbol kuasa. Ini simbol kuasa ni. Kuasa apa? Kuasa 4. Sebab indeks dia sama dengan 4. Indeks atau kuasa dia sama dengan 4. Dapatlah jawapan sama dengan 16/81. Kemudian D. Dalam kurungan 1/3/5 tutup kurungan kuasa 2 iaitu pecahan nombor bercampur. Asasnya dalam bentuk pecahan nombor bercampur dan ada kuasa 2. Macam mana cara nak gunakan kalkulator nak tahu nilainya? Buat macam ni. Tekan tanda kurungan, kemudian tekan nombor 1, kemudian AB per C, tekan simbol AB per C, kemudian 3, kemudian lagi AB per C. Kemudian 5. Tutup kurungan. Kemudian tekan simbol kuasa. Ini kuasa. Kuasa apa? Kuasa 2. Sama dengan dapat jawapan 64/25. Dan yang E, dalam kurungan negatif 0.5 tutup kurungan kuasa 6. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan bracket ataupun kurungan dulu. Kemudian tekan tanda negatif ni dan perlu ada kurungan. Negatif perlu ada kurungan. Kemudian kosong. Kemudian titik. Ataupun poin 5 tutup kurungan. Kemudian tekan tanda kuasa. Kemudian tekan 6. Sama dengan dapat jawapan 0.015625. Okey, itu cara macam mana nak cari nilai indeks menggunakan kalkulator saintifik. Okey, alright. Okey kelas, sekarang tengok satu lagi soalan uji minda 1.1C. Soalan ini pun cikgu nak kamu buat sebagai latihan untuk hari ini. Buat latihan uji minda 1.1C ni dalam buku latihan matematik 1 kamu. Dan jangan lupa bila dah siap, tolong ambil gambar latihan yang kamu buat dan hantar kepada cikgu melalui Telegram personal dalam Telegram ataupun melalui PCR. Okay, kelas 3 Mozart ataupun kelas 3 Usman Awal. Okey. Okey kelas, cikgu sambung sedikit lagi ya. Kita tengok subtopik yang seterusnya iaitu 1.2 hukum indeks. Di mana untuk subtopik 1.2 ini standard pembelajarannya adalah menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Okey. Okey, apakah kaitan antara pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang? Okey, macam mana nak buat? Okey, tengok di sini. Okey, perhatikan jadual ni. Okey, pendaraban nombor dalam bentuk indeks. A, kita ada 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Okey, kalau kita tengok dalam bentuk pendaraban berulang, okey, 2 kuasa 3 sama dengan 2 darab 2 darab 2. Maksudnya dia ada 3 faktor. 3 faktor maksudnya dia 2 ni didarabkan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali pendaraban. Atau pendaraban berulangnya adalah sebanyak 3 kali. Kemudian darab untuk 2 kuasa 4 sama dengan dalam kurungan 2 darab 2 darab 2 darab 2. Ataupun 4 faktor. Okey. Jadi apabila kita lakukan operasi darab kat sini, sama dengan, ini digabungkan sekali, dia akan jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Sama dengan, ada berapa faktor? Tadi 3, tambah 4 kat sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 faktor keseluruhan. So jawapan dia sama dengan 2 per, bukan 2/7, 2 kuasa 7. Okey.
Jadi kat sini kita boleh tengok 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 7. Iaitu 7 ni macam mana dapat? Iaitu 3 tambah 4. 7 sama dengan 3 tambah 4. Okey. Tapi perhatikan nombor asasnya adalah sama. Ini 2, ini 2. Barulah indeksnya kita boleh lakukan tambah untuk operasi darab. Jadi 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 3 tambah 4. Okey, dapatlah jawapan sama dengan 2 kuasa 7. Seterusnya tengok yang B pula. Okey, 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3. Jadi 3 kuasa 2 ni sama dengan 3 darab 3. Manakala 3 kuasa 3 sama dengan 3 darab 3 darab 3. Okey. Dia akan jadi sama dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 5. Maksudnya 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 ni sama dengan 3. Indeks dia kita tambah. Iaitu yang ni 2 faktor, maksudnya indeks dia sama dengan 2. Ini 3 faktor, maksudnya indeks dia sama dengan 3. Maksudnya di sini 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 sama dengan 3 2 tambah 3. 3 kuasa 2 tambah 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 3 kuasa 5. Sebab itu jawapan dia kat sini 3 kuasa 5. Jadi jawapan kat sini pun sebenarnya adalah 3 kuasa 5. Ataupun kamu boleh tulis 3 kuasa 2 tambah 3. Okey, alright. Seterusnya kita tengok pula yang C. Okey, 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2. Jadi 5 kuasa 4 sama dengan 5 darab 5 darab 5 darab 5. Iaitu ada 4 faktor kerana indeksnya adalah 4. Kemudian darab dengan 5 kuasa 2. Maksudnya 2 faktor kerana indeksnya sama dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 6 kerana 4 tambah 2. Jadi 5 kuasa 6. Jadi kat sini 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 6 kerana apabila asasnya sama, 5, ini 5, ini pun 5. Jadi apabila indeks yang punya asas yang sama melakukan operasi darab, jadi kuasanya kita tambah. Jadi kuasa ataupun indeksnya kita tambah. Jadi 4 tambah 2 jadi 6. Jadi 5 kuasa 6. Ini pun sama, 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 4 tambah 2 sama dengan 5 kuasa 6. Okey. Dan daripada aktiviti yang kita lihat tadi, didapati bahawa 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4 sama dengan 2 kuasa 3 tambah 4 dan 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 3 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 3 dan 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 4 tambah 2. Dan secara generalisasinya, untuk indeks yang mempunyai asas yang sama iaitu A kuasa M darab A kuasa N. Untuk indeks yang mempunyai asas yang sama, operasi darab kita boleh lakukan seperti ini iaitu A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Iaitu indeks atau kuasanya kita tambahkan. Tengok lagi contoh 6. Contoh 6 ni, ringkaskan setiap yang berikut. A. 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Jadi macam mana nak selesaikan? Indeks ini asasnya sama 7, 7. Jadi dia operasi darab. Jadi bila operasi darab, asasnya sama. Jadi indeks atau kuasanya kita perlu tambah. Jadi A sama dengan 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3 sama dengan 7 kuasa 2 tambah 3 sama dengan 7 kuasa 5. Untuk B, dalam kurungan 0.2 kuasa 2 darab dalam kurungan 0.2 kuasa 4 darab dalam kurungan 0.2 kuasa 5. Jadi penyelesaiannya sama dengan dalam kurungan 0.2 kuasa 2 darab dalam kurungan 0.2 kuasa 4 darab dalam kurungan 0.2 kuasa 5
Tengok, kamu perhatikan asasnya sama iaitu 0.2 bagi indeks ini. Tapi kuasanya ataupun indeks atau eksponennya tak sama, dia mengalami operasi darab. Jadi penyelesaiannya kita tambahkan sahaja kuasanya. Dia akan jadi sama dengan dalam kurungan 0.2 tutup kurungan 2 tambah 4 tambah 5. Sama dengan dalam kurungan 0.2 tutup kurungan kuasa 11. Okey, satu peringatan untuk kamu semua. Untuk A sebenarnya sama dengan nilai A kuasa 1. Okey, A sama dengan nilai A kuasa 1. Sama juga kalau 100. 100 sebenarnya sama dengan 100 kuasa 1. Kalau 2 sebenarnya sama juga dengan 2 kuasa 1. Okey, alright. Okey, kita tengok pula C. Untuk C, contoh C ni, 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Macam mana nak selesaikan? Kalau kamu perhatikan kat sini, di depan asas ni, asasnya yang sama adalah K, tapi ada nombor di depannya. Jadi nak selesaikan macam mana? Sama dengan nombor ni kita darabkan dulu. Buat dalam kurungan 2 darab 4, kemudian buat lagi satu kurungan K kuasa 2 darab K kuasa 3. 2 darab 4 ini kita panggil sebagai perkali. 2K kuasa 2, perkali dia adalah 2. 4K kuasa 3, perkalinya adalah 4. Jadi untuk soalan macam ni kita selesaikan, lakukan operasi terhadap perkali terlebih dahulu. Okey, jadi 2 darab 4 sama dengan 8. Okey, kemudian K kuasa 2 darab K kuasa 3. K ni adalah asas yang sama. Jadi 8K. Kemudian indeks untuk operasi darab. Kuasa kita kena tambah. Jadi 2 tambah 3. Sama dengan 8K kuasa 5. Okey, itu jawapan untuk C. Dan untuk D pula. 3M kuasa 4 darab 1/6 M kuasa 5 darab 12M. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita selesaikan dulu operasi terhadap perkali. Jadi sama dengan buat kurungan. Ini perkalinya 3M kuasa 4 perkalinya 3. So tulis 3. Darab. Tulis darab. Untuk 1/6 M kuasa 5 ni perkalinya adalah 1/6. Jadi tulis 1/6. Kemudian darab. Untuk 12M ni perkalinya adalah 12. So darab 12 tutup kurungan. Jadi selesaikan dulu perkali ni. Jadi 6 darab 1, 6 darab 2 sama dengan 12. 1 darab 2. Kemudian 2 darab 3 jadi 6. Jadi perkali ini akan jadi 6. Sebab tu kat sini tulis 6. Kemudian kita lakukan operasi darab bagi indeks yang punya asas yang sama iaitu M. Jadi tulis M kuasa 4 darab M kuasa 5 darab M kuasa 1. Okey. Apabila suatu indeks ini mempunyai asas yang sama melalui operasi darab, kuasa bagi indeks tersebut ataupun eksponen ataupun indeks bagi asas tersebut kita perlu tambah. Sebab tu kat sini jadi 6M kuasa 4 tambah 5 tambah 1. Okey, 6 ni sebab operasi terhadap perkali tadi sama dengan 6. Jadi 6M kuasa 4 tambah 5 tambah 1. Sama dengan 6M kuasa 10. Okey, alright kelas. Jadi untuk kelas hari ini cikgu rasa cikgu berhenti sehingga di sini ya, sehingga perbincangan contoh 6. Jadi tolong buat latihan yang cikgu bagi sebelum ni. Kalau ada masalah kamu tak faham, boleh tanya cikgu melalui Telegram. Mesej cikgu melalui Telegram. Okey, alright. Itu saja kelas hari ini. Terima kasih semua.